Saksikan impian, cita-cita serta harapan, semua bermula di sini. Bersama anda setiap langkah, profesional dan beretika, meraih generasi yang berjaya. Teknologi pendidikan, pengurusan perniagaan, kesihatan, kecantikan, rekaan. Geomatika, kejayaan di tangan anda. Geomatika, GUC. Geomatika, kehidupan lebih bermakna. Geomatika, GUC. Okay, hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di FB Live, di FB page GUC pada hari ini, hari Khamis 11 pagi. Okay, tapi hari ini bukan saya seorang lah, ada partner yang baru saya hari ini. Okay, nama saya Atira dan partner saya Amir. Alright, so hari ni Amir, kita nak berbincangkan tentang topik Stay style at home and make it fashion. I like fashion tu. Gitu. Okay. Kan. Alright, so apa khabar anda semua yang tengah menonton kami sekarang di FB Live. So kami harap anda sihat sentiasa dan sesiapa yang bekerja dari rumah ataupun belajar online kelas sekarang, kami harap anda sihat-sihat saja dan stay safe, stay at home. Jaga SOP, pakai kalau kata nak keluar pakai mask. Okey, walaupun kat rumah pun jaga SOP. Betul. Jaga SOP, kalau kat rumah tu jaga SOP dengan makanan. Sebab kita kat rumah tu mesti makan je kan. Okey. Kan ulang kali kita sejuk je nampak ataupun tulis saja je nampak. Alright, so cut the crap. So hari ni pasal fashion kita nak bincangkan banyak sangat, tetapi bukanlah terlalu mendalam sebab kita nak bincang pasal basic-basic je mungkin kepada anda di luar sana yang dah tahu ataupun mungkin yang tak tahu. So hari ni kita just nak share benda yang simple-simple, yang basic sajalah. Okay, so kita nak borak-borak santai. So antara topik-topik kita, bukan maksudnya antara poin-poin yang kita nak cakapkan hari ni. Kita akan cakap tentang tona warna, dan seterusnya macam mana nak mix and matchkan pakaian kita, dan seterusnya type of outfit. Okay, tapi kita akan bagi tahu, takkan bagi tahu general semualah, kita akan bagi secara general sahaja. Lepas tu how to style, seterusnya kesihatan mental, apa kena guna fashion dengan kesihatan mental. Wow. And juga pemakanan sihat. Dan fashion ni datang dengan pelbagai size. Dan itu sahaja, kita ada 7 poin. Wow, tak sabar ya untuk hari ni. Betul. Sebenarnya 7 poin pun nampak macam sikit kan, tapi sebenarnya bila kita elaboratekan sangat banyak tau. Okay, jadi saya harap ataupun kami harap anda yang sedang menonton ni akan kekal sentiasa bersama kita sehingga habis live ni nanti, sebab ada banyak benda menarik yang kita akan sharekan kepada anda nanti selain daripada tips and trick ni. Okay, so sebelum kita mulakan lebih lanjut lagi dengan 7 poin yang Amir kata tadi, apa kata kita tengok sedikit montaj yang telah disediakan. Geomatica was established in 2004 by the name Geomatica College of Technology. We are moving forward in recruiting international students and later changed our name to Geomatica College International up until we were upgraded to University College status in 2014. Being upgraded at University College status, we are moving forward in offering higher levels of academic programs such as degree and postgraduate courses. All programs are adhered to the audit control quality by the Malaysia Qualification Agency or MQA. We also achieved the ISO standard recognition for technical programs delivery to ensure its delivery quality is being maintained.
Our aim is to produce future graduates that are competent in the industries and being the top choice among the industry players. We are a high-performance company under the Traju and been awarded in 2 consecutive years as Best Top 15 Enterprises in Malaysia. I can say we have a bright company prospect and outstanding total team achievement. Semasa saya berada di Geomatica University College, banyak membantu saya untuk siapkan dan membuatkan saya untuk senang bersedia untuk menyembahkan segala idea dan juga hasil kerja saya. Pensyarah Geomatica University College akan banyak membantu. Diorang semua sangat berpengalaman dan diorang tahu macam mana nak menarik minat pelajar untuk minat dalam bidang yang kita pelajari. Pembelajaran yang saya belajar di Geomatica ni bukan sahaja untuk di satu bidang saja. So saya berpeluang untuk mencuba bidang lain. Now our students consist of more than 27 nationalities, giving the global experience and exposure. We want to make the investment of our students worthwhile with us. Come and join Geomatica University College for a brighter future. Okey, di GUC yang terletak di Setiawangsa, Kuala Lumpur, terdapat 8 fakulti yang menawarkan lebih 40 program bermula daripada asasi hingga ke postgraduate. Okey, antara bidang yang ditawarkan adalah ukur tanah dan real estate, seni bina, kecantikan dan juga kesihatan, reka fashion, farmasi, pembantu perubatan, sains kesihatan, sains komputer, kewartawanan dan multimedia, perniagaan dan banyak lagi. So untuk maklumat lanjut boleh layari geomatica.edu.my ataupun boleh call kita punya pegawai kemasukan Geomatica yang kita ada nombor tertera di bawah ni lah. Okay? Okay. So itu adalah sedikit sebanyak antara bontage yang kami sediakan untuk anda. So anda yang tengah menonton sekarang ni boleh bayangkan dekat GUC tu ada apa, programnya macam mana, flow dia macam mana kalau anda nak masuk ke GUC, baik daripada lepasan SPM ataupun yang nak bekerja sambil belajar, kami sangat alu-alukan kehadiran anda. So jangan buang masa lagi, nombor dah ada pun dekat bawah, so boleh contact terus kita punya pegawai pendidikan. So sekiranya anda ada apa-apa masalah, soalan, apa-apa sajalah, so anda boleh terus tanya pada mereka dan mereka akan bantu anda untuk selesaikan semua masalah tu. Okay, so tanpa membuang masa lagi, kita nak terus kepada poin yang pertama. Okay, apa dia Amir, poin pertama? Okay, poin yang pertama adalah tona warna. Okay, apa tu tona warna? Okay, tona warna ni kalau kata tadi orang lelaki memang jarang lah nak tahu tona warna tu apa. Orang perempuan ni dia akan selalu dengan tona warna iaitu tona warna tudung dia orang kan. Kalau kata kita lelaki ke, oh ni merah. Dia tak, tu bukan, tu maroon. Kalau kata ni pink, tak, ini bukan pink, itu adalah warna pastel. Adalah warna-warna kod dia orang sendiri. Betul. Ya? Setuju sangat dengan apa yang Amir kata. Tapi hari ni kita akan untuk tona warna, kita adalah tona warna kulit. Okey, kalau kita tahu tona warna kulit ni ada pelbagai kan. Betul? Kita manusia diciptakan dengan pelbagai tona warna kulit. Tapi kita akan bincangkan tentang 3 sahaja. Apa tu Zira? 3 sahaja. Okey, kalau secara umumnya mungkin dah memang tahu dah. Okey, memang dah expert dah dengan 3 ni. Okey, satu ialah orang yang berkulit gelap dan juga yang keduanya berkulit sawo matang dan yang ketiga adalah berkulit cerah. Okey, walaupun kita ada pelbagai macam orang kata apa tu? Tona warna yang kecil-kecil tu, tapi kita ambil 3 saja hari ni. So, saya serahkan kepada Amir untuk merungkaikan apa yang 3 warna ni yang sesuai dengan kita nak berfashion dengan 3 warna ni. Okey. Kalau kata untuk orang yang berkulit gelap, saya start dengan orang kulit gelap dulu. Okey, orang yang berkulit gelap ni, okey, everyone know kulit gelap tu macam mana? Okey, dark skin. Okey, untuk orang yang berkulit gelap ni, selalunya fashion yang selalu bersesuaian dengan orang adalah kulit-kulit warna, kulit-kulit pula ataupun warna-warna yang cerah untuk ni. Okey, warna-warna yang cerah seperti kalau kata taklah striking sangat, tapi warna tu orang kata cerah tu yang boleh nampakkan diorang sendiri. Betul? So kalau kata diorang akan pakai warna yang gelap, dia akan buatkan diorang ni tenggelam tau. Betul. So kalau kata diorang pakai warna yang cerah, orang akan nampak diorang. Tak adalah warna yang cerah yang sampai daripada jauh boleh nampak tu, tak lah. Tapi warna-warna yang kita macam basic cerah. So kalau kata kita boleh tengok dalam slide tu, dalam slide ni yang kita tengok yang bahagian lelaki tu, okay, dia akan pakai pakaian warna pink, tapi pink tu adalah soft pink. So kat situ adalah warna cerah dan dikenakan dengan seluar denim. Betul? Dan juga kasut putih. So kat situ dia dah ada 3 orang kata 3 color
dan juga yang kat situ kita boleh nampak, okay, dari sini kalau kata di kat situ kita boleh nampak dah dia. Bahawasanya dia berkulit gelap dan kita boleh nampak dia. Betul. Macam tu. Kalau kat situ kita tengok macam ada 3, dia berkulit gelap dan dia macam sesuaikan dengan ada 3 warna yang berbeza kat situ, so boleh menonjolkan diri dia lah. Okay, dia tak warna dia tak terlampau striking sangat dan tak terlampau gelap. Jadi kalau maksudnya macam Amir kata tadi, daripada jauh pun okay, dah nampak dah. Okay. So lepas tu pemilihan colour block dia memang orang kata lawa lah. Okay, atas tu dah kata cerah, lepas tu tengah-tengah tu dia macam gelap sedikit. Betul. Dan yang bawah sekali tu memang colour yang full cerah, warna putih lah, memang warna basic. So kalau kata kat yang atas tu dia nampak sedikit macam lawa lah, macam orang kata bila dia pakai tu okay, dia nampak wow, kena dengan dia. Betul. Okay. Dia simple tetapi tetap stylish. So kalau untuk yang pakaian sebegini, sesuai selalunya untuk student. So mana-mana student yang orang kata daripada rumah kan, okay, kita pergi kelas online, betul kita kelas online kan, tapi kita takkanlah nak sentiasa nampak macam selekeh kan. So macam cuba kita stylekan diri kita bila kita ke kelas online, benda tu dia akan bagi kita lebih semangat. Betul. Dan yang paling menariknya, kenapa kami bawakan topik ini kepada anda hari ini adalah dia khas untuk sekarang ni kita macam dalam tempoh PKP kan, macam PM kita pun dah umumkan macam seluruh negara pun dah bermulanya PKP dan kita tahu ramai rata-rata daripada anda yang tengah menonton sekarang ni kemungkinannya bekerja dari rumah dan juga kita ada online class. So benda-benda yang kami bawakan kepada anda hari ini, yang kita share hari ini, mungkin sedikit sebanyak dapat membantu anda macam terinspirasi lah dengan apa yang kita share ni. Contohnya macam kalau Amir kata tadi, kita duduk rumah, takkanlah kita asyik nak pakai macam baju yang sama, macam t-shirt, baju kelawar kan. So kita mesti macam nak, kita nak ambil mood tu. Sebab tu kita macam bawakan fashion dan juga beauty sikit kepada anda hari ni. Okay, so sebenarnya tak salah untuk you guys duduk rumah pun kita pakai style. Kan, kita duduk rumah untuk pergi online class. Sebenarnya benda tu macam apa, kita meningkatkan kita punya semangat untuk kita datang ke kelas online tu, kita macam bersemuka dengan kelas online tu. Dan kita okay, macam feeling vibe, kita vibe di kelas sendiri sebenarnya. Membuatkan diri kita jadi lebih confident bila kita berfashion dan juga kita ada beauty sikit lah sebenarnya. Okay, so kita ke warna yang seterusnya, iaitu warna sawo matang. Gitu, warna sawo matang. Ada orang ni dia kata, ni saya, kulit sawo matang ni macam mana sebenarnya? Okay, orang yang berkulit sawo matang sebenarnya dia di tengah-tengah. Dia tak terlalu cerah dan dia tak terlalu gelap. Senang cerita, tengok saya lah. Contoh yang paling dekat kita ada Amir. Okay, tapi hari ni untuk orang yang berkulit sawo matang ni, dia punya pemilihan warna agak senang. Dia kalau kata dia nak pakai warna gelap pun boleh, nak pakai warna cerah pun okey. Tapi dia ada orang yang dia ada orang kata jenis orang yang berkulit sawo matang lah. Yang tu kita tak boleh nak ke dalam sangat. So kita bagi dia tahu general je lah. Okey, so kalau orang yang berkulit sawo matang seperti saya, kalau dia pakai warna gelap pun dia okey. Kalau dia pakai warna cerah pun dia okey. Okay, so macam hari ni saya kenakan baju hitam. So saya still nampak lagi kat sini. Nampak lagi lah Amir kat sini. Kalau tak dah tenggelam dah. Kalau tak dah tenggelam dah. Lemas. Okay. So kalau kata untuk pemilihan warna bagi orang berkulit sawo matang ni agak senang. Dia agak easy dan orang kata kalau kulit warna-warna gelap tu orang kata dia boleh stylekan dia. Okay, contoh dia nak pakai dia pergi ke untuk orang office lah. Dia pakai selalunya orang office akan pakai kemeja kan. Okay, dia akan pakai kemeja warna putih dan coat dia orang maybe dia akan pakai dark blue ataupun maroon kan, untuk stylekan diri orang. Seluar dia orang akan menggayakan itulah. So kat situ dia akan nampak lagi senang. Okay, untuk orang yang berkulit sawo matang ni, anda jangan risau. Colour tu bukanlah musuh anda. Colour yang cerah atau gelap tu adalah kawan-kawan anda. Kan? Faham. Itu bahasa mudah je lah. Okay. So tak perlu nak pening-pening kepala lagi. Okay. Kepada anda yang duduk dekat rumah tu, okay, duduk depan laptop sekarang dan menonton kita punya FB Live ni, kami harap anda terus menonton sehingga habis sebab banyak lagi poin yang kita nak kupaskan kepada anda. So sambil-sambil maksudnya macam tengah, tak kisah tengah buat apa, tengah baca kopi ke, tengah masak ke, tak apa, on je PC, on je nama tu handphone, dengar je, dengar je. Okay, dengar je apa yang kita orang nak share, yang kita orang bebel ni. Okay, so sebab apa kita nak anda stay. Benda ni macam satu pengkongsian yang macam untuk memberi semangat juga untuk anda yang bekerja di rumah, yang belajar kelas online. Betul. So kita macam nak rasakan semangat tu. Semangat dari rumah tapi kita macam seolah-olah kita macam berada di kelas, berada di tempat kerja. So itu yang kita nak. Kita teruskan Amir dengan last kali iaitu kulit berwarna cerah.
Okay, orang kulit warna cerah ni memang saya adore sangat-sangat sebab dia orang sesuai sangat colour apa Saya pun. Yes. Tengok orang sebelah saya ni, dia pakai warna apa pun sesuai je. Kan, cantik kan? Tapi kalau kata dia pakai terlalu cerah, maybe dia dah yang tenggelamnya. Okey. Okay, bila orang yang berkulit cerah ni, dia sama juga dengan macam orang yang kulit sawo matang ni. Dia punya colour-colour tu adalah kawan-kawan dia orang. Tapi saya taklah kata orang yang kulit gelap ni ada dia punya musuh colour, tak. Tapi bila orang kulit cerah ni dia senang. Bila dia orang boleh pakai warna, kalau kata untuk orang kulit sawo matang dia punya warna tak terlalu cerah, tak terlalu gelap. Tapi kalau untuk orang yang kulit cerah ni, dia orang pakai warna cerah sekalipun ataupun kulit gelap sekalipun dia orang tak kisah. Kena lah maksudnya. So usually orang yang warna kulit cerah ni kalau kata dia orang nak pakai warna-warna pastel kan macam tu kan, warna-warna yang soft ataupun orang kata baby blue kan, dia memang kena dengan dia orang. Memang kata lawa je kalau dia orang pakai, sentiasa macam kena orang kata macam tu. Menyerlah sikit Menyerlah. Kalau kata dia orang pakai macam nak warna gelap sikit macam maroon, dark maroon, memang dia orang sekali sarung je macam dah kena dah. Macam tu, confident tu penting. Confident tu penting. Maksudnya Amir, bila diorang pergi, maksudnya orang-orang yang berkulit cerah ni, bila diorang pergi shopping ke apa ke, memang tak ada masalah langsung. Nak pilih baju, nak pilih tudung, seluar, kasut, semua tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kalau orang yang kulit sawo matang dan juga orang berkulit gelap, diorang macam ragu-ragu tau. Warna ni kena ke dengan aku? Aku boleh ke pakai warna ni? Macam tu, boleh ke beli warna ni? Tapi kiranya macam itulah special. Orang yang kulit cerah, diorang tak perlu nak susah-susah nak fikir. Semua dah tersedia, ada, boleh je pakai. Yang penting confident. Confident tu yang penting. Betul. Confident. Okay. Alright, okay. Untuk kita dah settle untuk tona warna. Okay. Okay, anda yang di rumah jangan lupa untuk like, follow dan juga follow kita punya Twitter, IG dan juga sekarang anda tengok kat Facebook, bolehlah kita like kita punya page. Silalah. Okay. Kalau kata nak maklumat lanjut boleh layari kita punya website iaitu geomatika.edu.my. Betul. Dan Amir suka untuk saya ingatkan penonton di luar sana, di GUC sendiri kita dah ada akaun TikTok So selain daripada anda macam rasa macam bosan-bosan kan, pergi je dekat kita punya username Geomatika UC dekat TikTok kita, boleh je slide dekat situ nak tengok video tentang nak tahu program ni macam mana, program ni belajar apa, GUC ni tawarkan apa, semua ada dekat saluran TikTok kita. Even YouTube kita pun ada. Jangan lupa subscribe, okay? Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay. Kita ketuk ke point nombor 2. Point nombor 2 ni dia macam adalah berat sikit. So macam kita tengok dekat kita punya ni iaitu mix and match. Okay. So kita boleh tengok dekat slide. Okay, next. Okay, kalau kita tengok kat slide, okay, kita tengok yang ni kalau kata, yang ni untuk kalau kata saya, orang kata boleh katakan suggestion untuk orang yang bekerja dari rumah. Bekerja dan belajar juga sebenarnya boleh. Boleh juga kan. Kita tengok orang lelaki, kalau kita tengok bahagian lelaki tu kan, dia luar tu agak macam orang kata, dia macam kotak-kotak sikit, orang kata macam AG sikit kan. Okay, baju dia kenakan dengan baju putih. So bila kat situ dia kata, dia datang, kalau kata datang office on the macam Isnin kan, selalunya orang yang selalunya orang yang bekerja ni dia orang akan selalu ada Monday blues. Masalah bukan setakat orang bekerja, student pun ada juga. Monday blues. Datang kerja tu macam boleh katakan setiap orang sebab kita macam dah Sabtu Ahad, Isnin lebih sikit lah macam tu kan. Tapi kita macam malasnya lagi kerja. Kadang-kadang macam tanya siapalah cipta Sabtu Ahad ni 2 hari dia cuti kan. Okay. Sebenarnya kalau kata tips untuk anda lah di rumah kan. Kalau kata anda nak bagi diri anda semangat pada hari Isnin tu kan, selalunya apa yang saya buat lah, saya akan beli sesuatu yang baru untuk diri saya pada hari Ahad tu. Bagi contoh kalau kata hari tu macam saya rasa macam saya nak beli baju baru ke apa, saya akan beli something yang saya akan pakai esok. Ataupun beli something yang macam mungkin tak adalah saya pakai esok, atau mungkin saya beli hari Sabtu. Okay, hari Ahad tu sempatlah kita nak basuh ke apa ke kan, kalau untuk baju kan. Saya akan beli something yang untuk saya pakai pada hari Isnin. So kat situ kita akan drive diri kita untuk lebih bersemangat. Betul. Rasa seronok nak buat kerja, nak mulakan hari yang baru. Seronok boleh show off kat kawan-kawan kita ada barang baru kan. Macam tu. So kat situ kalau kata anda macam anda selalu mengenakan pakaian macam plain ataupun seluar plain. Cuba dengan seluar yang style baru, which is grid ni, yang pattern grid ni, ataupun ada juga striking punya seluar, ada juga untuk lelaki. Okay, cuba yang baru, kenakan dengan kalau kata usually lah, kalau kata anda pakai kalau saya selalu saya kira so kalau saya nak memakai satu pakaian,
saya akan bagi make sure saya ada satu plain dan satu lagi pattern. Kalau kata macam baju saya dah pattern, saya akan cari seluar yang plain lah. Tapi kalau baju saya kosong, saya takkan rasa, saya macam tak ada jiwa dah baju saya kosong ya. Saya akan cari seluar yang okey. Seluar kalau make sure seluar yang ada pattern sikit lah, bagi macam lawa fashion sikit. Fashion sikit lah. Ataupun saya akan main colour block lah kat situ. Okey, kalau kita tengok bahagian kat perempuan tu, yang ni dia more kepada office dan ada juga sedikit untuk student. Tapi student sebenarnya kalau kata student dia banyak juga dia suka pakai office wear sebenarnya. Betul. Okey. So bila kita tengok kat situ dia tengok kalau kata dia punya tudung dah hitam, tengah-tengah tu pula putih dan juga seluar dah hitam dan dia kembali kepada putih. Dekat situ dia main colour block. Betul. Dan bila dia pakai dia punya cardigan panjang tu dia nak make it style lagi, which is dia nampak kalau kata dia berjalan tu nampak macam wah dia ada aura. Nampak style aura lagi fashion lah. bila berjalan tu kan dia punya cardigan akan berkembang-kembang gitu kan. So dia nampak kat situ dia macam lawa tau. Okey, bila usually lah kalau kata saya pakai style macam ni, saya tak akan bawa kereta. Saya akan naik LRT atau naik MRT. Kita macam baru kita boleh boleh kita show off. show off This sikit is kan my kita punya outfit pakaian. today. Okay, everyone see me. Begitu. Flip. Okay. Macam tu kan. Faham. So dia akan nampak lagi lawa sebenarnya. Kalau kata kita pandai main colour block. Kat sini mix and match adalah colour dan juga apa jenis. Kalau kata untuk lelaki, usually dia orang akan pakai jacket tau. Like jacket. Tapi kalau kata kita pakai dengan pakaian seperti yang nombor 1 tu, yang lelaki tu, kita sesuai dengan coat. So kalau kata coat tu kalau boleh maybe kalau kata nak pakai plain coat dia boleh pakai yang bersesuai dengan seluar. Warna seluar. Tapi kalau kata nak pakai sama pattern dengan tu boleh cari. Benda tu. Kadang-kadang orang pakai orang sesuai padankan kemeja tu dia tuck in kan. So dia akan sesuaikan dengan macam Amir kata tadi coat, blazer ataupun kita pakai vest lah kan. Betul. So kiranya macam suka untuk saya ingatkan, okey ini adalah macam kita akan tunjukkan beberapa contoh pada anda dalam slide ni nanti. So kalau kita tengok bahagian kasut tu sebenarnya, kalau untuk student tak ada masalah nak pakai kasut, nak pakai sandal ataupun nak pakai nak pakai sneaker. Tetapi kalau untuk golongan yang bekerja, kiranya macam kasut yang macam ni kurang sesuai lah sebenarnya. Dia lebih kepada formal, kasut yang bertutup ataupun kasut kulit ke, kalau macam perempuan heels ke, ataupun kalau tak nak heels loafer ke, boleh lah. Alright. So sebenarnya kalau kata bukanlah kita kata formal shoes tu untuk semua orang bekerja tak. Dia sebenarnya dalam pekerjaan kita ada juga yang bekerja dalam bidang entertainment, ada juga yang bekerja dalam bidang orang kata business kan. Dia ada pakaian ikutlah kod dia punya kod setiap company. Tapi kalau macam orang yang entertainment, misalnya orang yang bekerja di entertainment, dia orang akan pakai adalah tak kisah pakaian dia orang as long as adalah kod-kod dia orang sendiri. Apa pun berbalik kepada dress code company masing-masing lah yang dah diberikan kepada anda. Ikut rules and regulation tu, yang penting make it fashion. So make sure kalau kata anda nak semangat dalam bekerja ke apa, make sure anda sentiasa buat diri anda sendiri make it fashion. Style itu kan. Penting. Okey, boleh? Okey, untuk seterusnya yang ni pakaian yang ni khusus pada student. Dia simple, orang boleh katakan minimalis lah. Untuk bahagian lelaki tu dia akan nampak agak minimalis dengan kasut ni. Dan juga pakaian ni sesuai untuk office wear juga sebenarnya. Kalau kata tengok office wear, baju dia yang dipakai adalah baju dark blue. Okey, baju dark blue dan seluar dia pula adalah saya kurang arif sikit, warna kaki lah. Saya kurang arif sikit warna sebab yelah biasalah saya faham, betul, saya faham. Dan dia kenakan balik kasut dia, kasut hitam, kasut formal. Okey, yang ni usually kalau kata student daripada macam kita kata student yang orang kata belajar aliran bisnes kan, ataupun aliran orang kata medik, dia sesuai dengan pakaian macam ni. Bila dia macam nampak dia kemas, dia macam dia letakkan diri sebagai seorang yang kemas, seorang yang orang kata okay, I am the future CEO. Nampak macam kewibawaan. Kewibawaan seseorang tu adalah melalui baju, selain daripada personality lah. Okay. So kalau yang kita tengok yang bahagian perempuan tu pula macam mana? Bahagian perempuan ni adalah more kepada muslimah sebenarnya. Muslimah wear. Okay. Jangan orang kata you guys pakai macam pakaian, you guys adalah seorang muslimah, jangan kata you guys tak boleh style, you guys still boleh style sebenarnya. Cuma dengan cara yang betul. Kata bila kita tengok balik dekat kata bahagian perempuan ni, kita tengok dia pakai sneakers, and then dia pakai skirt, long skirt, and then dia dekat dalam tu ada baju t-shirt berwarna putih dan dia kenakan cardigan dan tudung dia sedikit labuhkan, bawahkan sikit. So orang yang orang kata muslimah ni pun sebenarnya boleh je fashion. Tengok orang sebelah saya ni dia muslimah cuma hands up tak tinggal apa semua, dia still fashion. So jangan untuk orang kata saya sebenarnya muslimah so saya tak boleh
saya tak ada pakai macam tu. Tak, sebenarnya orang yang muslimah sebenarnya dia orang ada fashion dia orang tersendiri yang you guys pakai nampak style. Jangan takut untuk fashion. Jangan takut dengan fashion. Fashion ni kalau kita takut dengan dia, kita sendiri yang jadi selekeh balik. Fashion is our friend. Gitu. Betul? So untuk slide yang seterusnya. Untuk slide yang seterusnya. Untuk slide yang seterusnya. Yang ni more kepada sesiapa yang orang kata memang sesuai lah kata untuk yang bahagian lelaki tu. Bahagian lelaki ni memang katakan sesuai untuk orang yang orang kata kelas, online kelas. Betul? Kan? So, Yalah, t-shirt simple, t-shirt seluar simple. Okay, kalau kasut takkan pakai kat rumah kan. Tak apalah, kasut tu kita cut sikit kasut tu. Okay. Bahagian yang kita boleh katakan untuk bahagian yang baju tu, dia pakai t-shirt simple. Tapi t-shirt tu kalau kata t-shirt tu macam kata dia plain. Kalau macam saya memang pantang kalau pakai plain, saya tak ada corak kat bawah, tak ada corak langsung. Saya macam macam tak kena lah. Macam hari ni macam tak kena. Kosong je kan. Kita kena ada something yang kita akan buat make it dah ada pattern kat situ. Okay, tapi kalau bagi saya dia bersesuaian untuk orang yang masuk online kelas yang macam orang kata bersahaja. Okay kan, kelas. Kadang-kadang online kelas ni betul. Orang kata alah kalau kita orang pakai macam pakai play card apa semua pun okey je kan. Betul. Kan pakai code kat atas tu presentation, code kat atas pakai play card. Tak apa, boleh je. Itu bukan fashion. Tapi sebenarnya kalau kata kita sebenarnya nak bagi lebih semangat lagi untuk masuk kelas online tu kan. So you guys, satu bukan nak kata bukan kita nak mengajar untuk riak je, tak. Tapi kita show off, okay pakai style hari ni macam handsome kan. So that kita pun nak mengajar kita tengok kita handsome kan. Macam lecturer pun bersemangat, cikgu pun bersemangat nak tengok kan. Tapi kalau kata untuk orang yang bekerja kan, dia pakai style apa semua kan. Bila bos dia ada meeting dengan bos dia kan untuk online punya meeting, wah kerja aku, wah cantik kerja aku kan. So dia pun semangat nak bagi tahu you guys apa benda. Maybe macam daripada bad news tiba-tiba dia tukar kepada good news. Kan. Okay. So itu adalah kelebihan apabila kita bekerja dari rumah ataupun kita ada kelas online. Okay. So macam Amir kata tadi kan, orang selalu kata tak apalah kita dekat rumah, kita macam dekat bawah tak ada apa-apa, atas je yang penting. Itu adalah kelebihan dia sebenarnya berbanding dengan orang yang kena pergi office. So bila kita datang office kita kena pakai full attire, full outfit. Semuanya kena macam, bagi kita kalau fashion tu macam nak untuk diri kita lah, macam kita mesti dah nak perfect kan, macam tudung terbentuk kalau untuk perempuan lah. Okay, tapi bila kita berada di rumah, benda-benda tu tak jadi masalah. Kita macam nak pakai seluar tracksuit tapi t-shirt macam ni lah, macam contoh ni kan, baju dia dah okey dah, tiba-tiba nak pakai seluar tracksuit ke, tak ada masalah. Itu adalah kelebihan. Cuma macam apa yang Amir kata tadi, kita nak, maksudnya macam kita semangat nak lagi. rasa semangat, rasa best bila kita buat sesuatu benda yang online tu. Tak kisahlah sama ada nak attend meeting ataupun kita ada online class. Semangat tu yang penting. Jadi sebenarnya kalau kata orang yang suka pakai orang kata kod kat atas ni, kod kemeja kat atas, bawah kain plekat kan. So kalau kata saya saya sarankan untuk tidak selalu pakai benda tu lah. Pakai macam tu kan. Sebab apa tiba-tiba lecturer kata saya ada bagi note minggu lepas, boleh buka balik tak note tu. Tiba-tiba kan nak kena bangun pula, nak kena ambil tu. Kantor je lah kan. Takkan nak menyinsur kan. So kalau kata kita pakai satu benda, satu outfit yang kita nak pakai satu ni lah. Kalau kat rumah tu tak payah pakai kasut. Kan tiba-tiba kena halau pula dengan mak pakai kasut kan. Kalau macam Amir kata tadi tu, kalau tak nak menyinsut kan, ataupun kalau tak nak pakai full attire, make sure bila nak ambil note tu, mute kan semua dulu. Tutup kamera dulu. Kamera tu tutup dulu, mic tu tutup dulu. So baru boleh pergi ambil and on balik. Okay, next kita pergi ke yang next kita akan tengok yang bahagian perempuan tu pula. Betul. Okay, yang bahagian perempuan tu dia kenakan satu dia punya baju adalah leopard style dan juga seluar dia warna hijau. Okay, dekat situ kita boleh tengok yang dia memadankan colour. Okay, dia pattern tu dengan tu. Sometimes orang kata kenapa pakai leopard betul hijau tak kena lah. Tak, kalau kat mata saya benda tu kena. Sebab leopard tu dah ada kata printed pattern dan juga seluar dia plain dan dia kenakan juga seluar tu adalah seluar sejenis macam orang kata seluar palazzo sikit, so dia kat atas kan sikit kan. So usually kalau kata untuk muslimah wear, you guys boleh pakai macam ni sebenarnya. Cuma tambah dengan tudung dan juga cardigan. Betul. Cardigan. Kiranya macam walaupun kita tuck in baju tu tapi tetap menutup jugalah bahagian depan dan belakang. Dengan kita macam tu. Tudung macam biasalah, you guys orang-orang muslimah tudung mesti labuh apa semua kan. Okay. So kalau kata ada yang jenis yang pakai macam ni, dia akan pakai dengan turban. Ada yang pakai dengan turban tu. Itu yang macam orang fashionista tu. Fashionista. Bila dia pakai turban, tapi saya suka tengok orang pakai turban ni. Dia macam wow, lawa lah. Ada setengah orang kan. Okay, faham. Ada fashion dia sendiri lah bila pakai turban ni. Lepas tu ada juga sekarang style tudung banyak style tudung yang shawl dengan shawlnya, dengan turbannya, dengan bawal,
ikan tenggiri, ikan kelis, aku tak pastilah itu orang perempuan je tahu kan. Okey. Okey, untuk yang tu untuk seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya kita ada slide. Ini kalau tengok sekali lalu nampak macam fashion yang streetwear fashion lah. Tetapi kalau kita tengok detailnya, sebenarnya tak sangat pun. Dia lebih pada macam casual nak katakan formal tak formal, dia lebih pada casual lah. Betul. Okay, kalau kita kat sini kita boleh katakan dalam slide ni, ini adalah kita dah masuk kepada poin yang ketiga sebenarnya. Iaitu type of outfit. Okay. Untuk yang first kali kita ambil dia adalah outfit dia adalah edgy outfit ataupun orang kata kat situ nampak macam rugged sikit lah kan. Rock sikit. Kadang-kadang perempuan dia pakai macam jacket and also dekat dalam tu ada t-shirt yang ada pattern sikit kan. Kasut Vans itu kita panggil edgy punya ni lah. Edgy punya style. Dan kalau kita tengok lelaki tu, yang ni saya nak highlight kat sini, kulit dia agak gelap. Lepas tengok dia pakai cara pakaian dia akan pakai warna yang cerah. Betul. Seluar dia pun warna cerah. Itu warna kerabu. Untuk menampakkan diri dia. Untuk menyelah. Dan pilihan warna yang dipilih tu sesuai. Orang kata kena. Orang kata atas tu dah, orang kata baju dah warna pink macam tu, and seluar dia pula warna kerabu, dan memang kena lah. When it come to, saya favourite dekat kasut dia. Saya memang suka warna kasut warna putih lah. Memang best kasut warna putih tu. Lepas tu dia ada pegang kat situ, dia ada pegang jaket. Betul. Jaket tu hitam. So kalau kata, kita bayangkan kalau dia sarungkan jaket tu, dia dah nampak kat situ, wow. Dia ada edgy style. Edgy style yang macam dia pakai tu dia macam nampak ganas sikit. Kalau orang perempuan nampak macam gangster sikit kan. Pandang apa? Macam tu. Okey, faham. Tapi gaya-gaya ni sesuai kiranya macam saya rasa lebih sesuai untuk yang student lah kan. So, kalau macam orang yang golongan bekerja, mereka ada maksudnya macam mereka terikat kepada pangkat, mereka terikat kepada nama dan juga kepada dress code syarikat. Jadi macam ini fashion ni adalah lebih terbuka dan sesuai kepada student-student kat luar sana yang menghadiri online class ke ataupun nak pergi kelas yang secara bersemuka ke. So bukanlah sangat dialu-alukan, tapi boleh lah kalau nak try pakai yang ala-ala streetwear edgy macam ni punya style, boleh nak try. Tapi harus ingat dekat Malaysia ni dia punya suasana dan juga dia punya cuaca bukanlah selalunya sejuk bukan selalunya hujan, panas. Okay, so kalau nak cari macam agak-agak nak pakai jaket ke apa ke, boleh je bawa, tapi dekat dalam tu pakai t-shirt yang buat anda selesa lah untuk mengelakkan rasa terlampau panas apa semua kan. Peluh ke apa. Contoh kalau kata you nak pakai macam orang lelaki yang kat dalam gambar ni, you nak pakai, tapi you guys cari warna yang sama dan cari macam kata baju dengan pendek lah. Tapi kalau kata you guys still nak bawa jaket, sebab kadang-kadang kita kadang-kadang kata time PKP kita nak keluar. Betul. Kan. Tapi kadang-kadang kita macam nak vibe kat rumah tu, buka aircon kuat-kuat kan, tengok movie ke apa kan. Kan kat situ kita boleh je style macam tu. Kan. Ada setengah orang sekarang kalau kita tengok TikTok banyak orang yang walaupun dia duduk rumah pun dia make up, dia pakai style and then dia orang duduk dia orang ada a few TikTok ni yang dia orang tunjukkan dia punya daily life. Betul. Kerana apa Amir? Sebab itulah maksudnya macam itu adalah poin-poin yang membuatkan seseorang tu rasa happy duduk rumah. Sebab bila kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sekarang ni 2.0 MCO 2.0, kita dah macam terikat dengan banyak benda. Maksudnya nak keluar rumah tak boleh, nak pergi sana tak boleh, pergi sini tak boleh, apatah lagi bila kita nak macam jalan saja-saja tak boleh, kan kena saman pula. So itu adalah sebab maksudnya macam kenapa orang tunjukkan daily routine diorang, make up, fashion, buat kerja tu, buat kerja ni, kerana itu adalah terapi diri sebenarnya. So bila kita buat benda macam tu, benda tu akan macam boleh release stress. Itulah caranya. Okay, salah satu cara lah. Okay, kita ke next. Okay, kalau kita untuk next ni kita ketengahkan klasik. Okay, kalau klasik ni usually dia daripada style yang lama, tapi dia roll balik and dia orang masukkan untuk style baru. Kembali semula macam reborn. Reborn. Back to the Future ke? Orang kata bukan term tu? Orang kata apa? Time travel. Betul, time travel lebih kurang lah. Back to the Future. Boleh kena tak? Kena. Back to the Future juga. Okay, bila kita tengok classic style ni usually dia orang akan kalau kata untuk lelaki dia orang akan pakai macam more formal. Dia lebih pada formal, dan yang ni sesuai untuk orang-orang yang bekerja. Orang kata orang yang bekerja apa semua, dia memang sesuai sebab dia more formal dan juga orang kata nampak kemas.
Betul? Ah. Kiranya macam kalau yang outfit yang bahagian lelaki ni, maksudnya kalau kita boleh tengok sebenarnya fashion ni dia dah, maksudnya dia dah lama ada tapi macam Amir katalah dia kembali semula kan. So kalau orang yang dulu tu macam zaman-zaman orang macam dekat London apa semua kan, dia orang pakai yang apa orang kata yang Bow tie. macam yang bow tie apa semua dan pakai complicated sikit lah. So yang ini lebih dia lebih modern. Dia modern kan tapi sikit. nampak klasik jugalah. Kalau kata kalau dulu kalau ikutkan style dulu, kalau kata seluar tu orang tak ketatkan lah, dia tak macam kecil kan. Betul. Tapi yang ni dia orang bring the classic style tapi dia orang barukan dan dia orang kecilkan sikit. Betul. Untuk nampakkan Dan lebih dipadankan kemas. juga dengan kasut yang macam kasut tu kan. yang putih. Betul. Okay. Tapi kalau untuk golongan yang bekerja tukar kasut tu lah. Tukar kasut lah. Tukar kasut je. Tukar kasut. Depends on apa entertainment, apa benda yang anda masuk lah. Dekat mana, maksudnya entertainment adalah stadion sendiri. Betul. Untuk corporate ada stadion sendiri. Okay, kita tengok kat yang bahagian perempuan. Orang perempuan bila dia orang bekerja, dia orang sangat senang sebenarnya. Apa je fashion dia orang pakai, dia terima. Senang. Senang. Kadang-kadang you pakai baju kurung, tapi you all pakai baju kurung moden. Tiba-tiba macam nampak lawa baju kurung moden, dia nampak macam wow, style gitu kan. Tak adalah nak kata, tak adalah nak kata, orang kata tak adalah nak kata senang tu senang macam apa. Maksudnya dia punya, maksudnya kalau dia pakai penerimaan tu, maksudnya bila dia pakai nanti okey dia pakai, okey contoh dia pakai blouse and this, okey diterima. Kalau dia pakai turtleneck macam saya pakai turtleneck, okey pakai turtleneck and then tudung, lepas tu dia orang pakai coat pun diterima. Tapi macam lelaki bukan stigma, maksudnya macam stigma orang bukan kata apa-apa benda saja yang kita buat ni lelaki lebih senang berbanding perempuan. Lelaki memang lagi senang, tapi kalau katakan lelaki ni dia ada yang macam nak hari yang macam dia nak style macam nak pakai t-shirt dengan seluar kaki je. Okey. So macam tapi kan dia office macam tu. Okey, ada mood ada. So kalau kita tengok kat bahagian perempuan, kalau tengok rasa dia pakai seolah-olah seperti dia pakai coat. Okey. Sebenarnya itu adalah dia punya macam orang kata t-shirt atau t-shirt pattern, and then dia masukkan ke dalam. And then seluar dia adalah seluar besar, seluar klasik lah, seluar yang besar tu kan. Maksudnya handbag dia pula memang handbag klasik lah, kita boleh tengok kat situ. Memang nampak lawa dekat situ dan dikenakan dengan dia pakai macam orang kata bushka apa okay, babushka, something like that, and dia pakai spek. Tu memang klasik betul lah. Ya, ini kiranya macam fashion yang macam kalau tak silap saya macam yang dekat negara-negara Eropah yang selalu pakai nampak half tu kan, dan ikat ribbon macam ni. Okey. So bila dia pakai macam ni nampak macam, sebenarnya kat Malaysia ada je yang pakai macam ni. Cuma dia orang macam dia akan style kan macam dia orang kecil, tudung tu dia orang kat sini kan, dia orang pakai juga benda tu, and then pakai seluar, and then pakai handbag, ada juga. Tapi usually ada kalau kata kat Malaysian punya version dia orang usually dia orang pakai kasut sneakers. Betul. Instead of pakai high heels. Betul. Sebab kalau macam kita tengok keadaan dekat Malaysia dia berbeza sedikit dengan negara-negara Eropah dan juga macam Korea. Kalau kita tengok contoh, saya ambil contoh sikit je dalam drama Korea kan. Even diorang pergi kerja pun kalau nak berlari ke apa pakai heels tau. Kalau macam dekat kita tak sanggup ke kita nak pakai, mestilah tak. Kalau saya sendiri pun, walaupun kalau kata saya suka pakai heels, tapi bila when it comes to kita nak mengejar ataupun ada benda something lah yang kita nak kena buat urgent, tak ada makna yang nak pakai heels. Memang aku tukar slipper je lepas tu. So, tapi kalau tengokkan balik, style yang ni memang nak kata stylish gila lah. Dan boleh katakan berani mati cantik lah. Betul, cantik lah. Kena pula kalau macam ada orang yang tukar ambil gambar kita, pose ni cantik, lagi semangat, semangat. Siapa kata kat rumah tak boleh OTD? Boleh lah. Boleh. Kat rumah boleh OTD. Kita cari tempat yang ada lighting apa semua yang ni. Memang cantik, kita boleh OTD. Betul. Dan lagi satu kalau kata nak kata lah, kalau kata macam tadi Tira kata orang Malaysia akan banyak pakai sneakers dan kata macam banyak berlari apa semua. Betul. Nak compare dengan orang Korea. Tapi kalau kita kata orang Malaysia sebenarnya kreatif. Betul. Dia nak elak sakit. So dia pakai, dia tukar lah benda tu. Dia mix and match. Itu yang perlu. Dia mix and match. Betul, kita tak terlampau terikat sangat sebab fashion kan dia macam saya kata tadi awal-awal tadi, apa-apa pun yang kita nak gayakan mestilah bersesuaian dengan suasana dan juga personality diri. Kalau anda rasa macam anda sakit kaki pakai heels ataupun tiba-tiba melecet ataupun luka ke kaki, tukarlah pakai flat ke. Jangan seksa diri anda dengan keep going pakai heels. Betul. Jangan seksa. Kalau kata rasa macam heels tu menyakitkan kan, so tukar je. Betul, kita boleh try yang lain. Maksudnya dekat kita punya fashion ni banyak je kasut lain yang tak menyakitkan. Betul. Kita ada wedges yang macam tinggi tebal-tebal tu kan. Yang tu kalau kau macam pasal tu cabut. Walaupun fashion lama tapi kita boleh renew balik fashion tu. Okey, kita pergi next. Okay, kalau kata untuk yang ni kita boleh katakan ini adalah minimalis.
Tengok dia kenapa minimalis? Dia punya pemilihan colour tu sangat simple. Betul. Dia macam tengok yang perempuan dia pilih warna orang kata brown, lepas tu seluar dark blue dan juga kasut warna putih. Dia macam orang kata bukan orang kata minimalis ni orang malas tak, tapi macam simple. Betul. Okay, so kalau kata any fashion ni dia macam hari tu adalah hari dia macam mood dia sedikit simple. Nak makan-makan macam makan salad semua kan. Boleh lah try yang ni. Dia pemakaian dia iaitu dia punya jenis yang dengan handbag dia yang hitam macam tu, and then dia boleh pakai macam nak pergi office kan. Usually lah style macam ni saya boleh nampak dekat orang kata, sebab saya selalu naik train kan. Saya boleh nampak rasa ramai juga orang yang pakai minimalis ni sebenarnya. Dia macam simple and orang kata affordable. Betul. Gitu. Cuma tinggal kita nak gayakan benda tu macam mana lah. Kalau kita tengok bahagian lelaki tu memang orang kata minimalis betul. All black, cuma seluar dengan kasut je. Betul. Warna-warna yang lain. Betul. Dekat situ kita nampak macam simple je. Tapi cuma yang sebenarnya minimalis ni dia ada complicated dekat situ. Bila kita pakai macam contoh, kita nak pakai top apa? And apa kita punya bottom kita nak pakai apa? Okay, untuk kalau top kita nak pakai macam contoh, nak pakai t-shirt. Ini tengok seluar kita. Hari ni aku pakai hitam, tapi kita tengok cuaca kita pula. Ini macam sejuk hujan, takkan nak pakai t-shirt kan? Betul. Kan masuk office kan tiba beku. Tapi sekarang tak boleh masuk office lah kan. So maksudnya kita tengok based on kita punya cuaca. Betul. Kalau kata kita macam hari tu adalah bit rainy apa semua, cuba pakai dengan sweatshirt. Boleh dipadankan, disesuaipadankan lah. So maksudnya baik lelaki ataupun perempuan, gaya ini adalah sangat sesuai untuk orang yang student. Ataupun student. semi boleh juga student lah sikit. Student sebenarnya banyak kan student lah. Kalau untuk orang bekerja sedikit lah. Depends on bidang apa yang anda bekerja. Cuma boleh kan, maksudnya macam kalau kita padankan dia punya top pakai je macam turtleneck ataupun t-shirt biasa, dan kita kenakan dengan macam blazer ke, ataupun untuk perempuan cardigan dan sekali tudung yang warna kena lah. Warna kena. Usually kalau minimalis ni kalau kata orang nak pilih tudung, dia akan pilih warna yang macam kita tengok dia punya top tu akan berbeza lah dengan sama dengan dia punya bottom dia. Betul. Okay, so boleh kenakan sikit lah dekat situ. Alright. Okay, minimalis ni memang dia tak banyak sangat. Okay, next adalah last kali iaitu casual. Okay. Kan tu untuk casual ni dia memang main dengan pattern, main dengan warna juga. Kalau kita tengok yang bahagian perempuan tu dia pakai stripe. Macam warna-warna yang berani lah ni. Warna-warna yang berani. Orang yang pakai, tak semua, bukan kata tak semua orang sesuai dengan casual wear ni. Dia ada setengah orang sesuai dengan casual wear. Dia ada type-type orang. Nak tahu ke type orang macam mana? Jadi kita akan bagi tahu trik dia macam mana. Okay. Dia kata orang, kita bahagian perempuan tu tengok warna dia agak banyak Okay, untuk dalam tu dia pakai stripe. Stripe tu pula ada warna biru, biru putih. Dia punya jacket tu pula atau dia punya coat tu coklat, dan seluar ada warna maroon. Itu ke maroon ke merah? Betul. Okay. Handbag dia pula warna apa? Handbag dia kasi dah warna blue black. Blue black. Blue black atau boleh katakan warna gelap lah. Okay. Dekat situ kita boleh katakan dia ni berani untuk menggunakan banyak colour. Betul. Casual wear ni sebenarnya dia more kepada kata office lah. Orang yang office. Dekat sini saya kata kalau orang perempuan pakai macam ni pun di office mesti diterima. Boleh diterima. Nampak formal juga. Okay. Tapi kalau macam ikut maksudnya macam kalau pada saya lah, selalunya bila saya tengok macam orang-orang pergi ke office, diorang jarang nak mengenakan casual wear ni. Sebab bila kita macam perempuan kan pergi office, kadang-kadang tak semua orang, especially orang Malaysia lah, tak semuanya berani untuk mengenakan pakaian-pakaian macam ni, warna-warna yang macam ni, colour block, and then ada pattern, tiba-tiba macam warna lain, tiba-tiba warna lain, tudung pula warna lain. So macam kadang-kadang bila kita kalau orang yang minat fashion tak apa, tapi kalau macam orang yang baru-baru dalam fashion, kadang-kadang diorang ni macam terlampau fikir, okay ke aku pakai ni, kan orang cakap apa pula, macam tudung aku macam ni. So ini adalah style yang maksud kata apa tu, berani, sangat-sangat berani lah, yang saya boleh cakap berani gila lah. Kalau kata untuk orang lelaki casual wear, dia orang adalah more kepada coat dan juga t-shirt lah. Coat, t-shirt, itu je. And then kasut dia orang akan, daripada formal dia akan tukar kepada sneakers. Okay. Tapi kalau kata untuk orang lelaki dia simple lah, untuk casual ni memang best lah, senang lah. Cuma untuk occasion apa, kena tengok, kena pilih yang tu. Lepas tu sesuai tak dengan kita. Maksud dengan diri kita lah. Sesuai dengan diri kita tak. Okay. Itu adalah 4 jenis outfit yang kita dah ni lah kita beritahu. Sebenarnya kat sini ada banyak lagi. Banyak, betul. Ada banyak lagi. So nak tahu lagi banyak tu tak sempat lah.
Betul. Tapi empat-empat jenis outfit yang Amir dan saya elaboratekan tadi ni, kiranya macam untuk anda yang macam bekerja, kita nak apply untuk orang yang bekerja dari rumah, yang ada online class. So boleh katakan semua, macam ada orang katakan tak perlu pun nak nampak semua top je cukup. Tapi itu terpulang pada masing-masing lah. Pada individu lah. Kalau macam kata malas nak bersiap sepenuhnya, kita pakai top saja pun tak apa. Yang penting kita nak rasa vibes tu. Maksudnya macam positive vibe, good vibes untuk kita mulakan sesuatu benda dengan sempurna, dengan lancar. Macam tu lah. Okay? Sebab sebenarnya kat sini kalau kata kita katakan, kalau kata kita apa yang kita fashionkan setiap hari bila kita untuk sesuatu benda lah kan. Saya kalau kata kita nak masak, mak kita nak masak pun, diorang ada uniform dia sebenarnya. Apa uniform dia orang? Kadang-kadang ada yang mak pakai baju kelawar, kadang-kadang ada dengan apron sekali. Betul. Ada yang pakai apa tu? T-shirt biasa kan, t-shirt betul. yang besar sikit dengan kain dia punya kain apa? Kain batik dia orang kan. Betul. Ini sebenarnya uniform dia orang. Itu sebenarnya vibe dia orang bila dia orang nak masak. Betul, baru kan? kita ada macam mood nak masak kan. Masak hari contoh macam lauk kampung pakai kain batik. Macam tu. Bila dia orang nak masak tu kan, nak masak kan, contoh nak orang kata sekarang jarang lah ada lah tapi orang kata guna batu lesung kan. Ada, jangan tak ada tau. Jangan ingat tak ada. Sebab sekarang kan ada blender kan, kata blender tu dah maju, boleh masak sendiri pun. Macam tu kan. Tapi kat situ sebenarnya fashion kita sebenarnya ada. Sebenarnya setiap orang kata kat keliling kita sebenarnya ada orang yang fashion. Betul. Kadang-kadang kita tengok mak kita pun style je sebenarnya. Betul. Tengok dia tapi, style. Betul. Tapi kadang-kadang ada orang kata macam tu bukan fashion. Tapi bukan sebenarnya fashion. itu adalah fashion yang sekeliling dulu, kita. Zaman kalau ikut mak saya lah, zaman dulu itu adalah fashion dia orang. Betul. Bak kata kiranya macam bak kata lecturer fashion kita kat sini, kiranya apa yang berada di tangan kita, contohnya macam handphone kan, itu sebenarnya adalah trend fashion terkini. Curtain kat rumah kita pun fashion juga. Itu adalah salah satu daripada fashion. Kalau macam kita tengok selain daripada baju, tudung, bag pun adalah fashion. Accessories pun adalah fashion. Laptop kita betul, fashion itu pun juga. adalah fashion. Kalau tak kan, kalau kata banyak benda sebenarnya around kita adalah fashion. Pasal dia bukan fashion ni bukan yang kita letak kat badan kita saja, tak. Kadang-kadang macam laptop kita, kadang kita duduk dekat office atau kita duduk dekat meja kita yang kita hadap kerja tu kan. Kadang kita boleh make it fashion. Maksudnya kita dah duduk kan, duduk macam tu, tengok OTD lah kat rumah kan. Betul. So kita dah nampak fashion kat kita punya pose macam mana. Pose macam mana. That's the fashion. Betul. Okay. So apa yang kami bawakan kepada anda hari ini yang kita share dalam slide itu semua boleh diaplikasikan untuk anda yang berada di rumah bekerja ataupun ada online class. Tinggal terpulang kepada anda macam mana nak gayakan, sama ada dia formal, semi formal, casual ataupun ikut ada 4 tadi tu. Okay, next kita akan masuk kepada how to style. Okay, yang ni saya akan minta tolong Tira sebab dia power juga bab ni. Saya how to style. Okay. Untuk how to style, untuk kita ke slide seterusnya. Okay. So basically kita ada beberapa style yang boleh digayakan sewaktu bekerja dan belajar dari rumah. So antaranya macam saya baru sebut tadi, kita ada casual, kita ada casual tu untuk student lah, untuk yang formal, semi formal, macam smart casual juga. Kita ada smart casual juga. So kalau untuk formal attire, yang ni ke slide-nya? Okay, yang ni adalah jenis-jenis saja. Okay, dia tengok sebelah. Alright. Okay, yang ni adalah contoh. Mungkin ada contoh orang kata smart casual lah. Smart casual, betul. So untuk yang smart casual ni, kalau kita boleh tengok, kita pergi contoh yang lelaki dulu lah. Right. So kalau yang contoh lelaki tu, dia kenakan orang kata kat situ dia ada coat and juga dia punya orang kata coat and dia punya kemeja. Betul. Yang sana tu. Yang lagi satu adalah more kepada dia punya bukan cardigan. Orang kata kalau kata dia pakai no blazer. Dia punya sweatshirt tapi dia dipakaikan dengan dia punya kemeja kat situ. Faham. So ini adalah gaya smart casual. So gaya-gaya ni kiranya macam untuk student boleh, untuk orang yang bekerja pun boleh. Tetapi suka untuk saya ingatkan berkali-kali, terpulang maksudnya macam berbalik semula kepada dress code company yang diorang dah bagi. Maksudnya terpulang pada anda lah nak bergayakan macam mana. Tapi kalau untuk smart casual ni, kalau kita tengok dia punya ni agak maksudnya pemakaian yang lelaki lah, smart casual lelaki dia lebih ringan sikit, tak terlampau berat sebab warna-warna dia kiranya macam sedap macam mata memandang. Tak adalah maksudnya macam
contoh ada lelaki yang suka pakai suit warna maroon, Mm-mm. suit macam warna emerald green. Dark blue. Betul. Tapi yang ini hanyalah warna-warna yang simple tetapi tetap smart and stylish. So kalau untuk yang belah perempuan tu pula dia mengenakan macam belt kan kat Belt situ. dia tegak. Tapi tetap nampak dia macam nampak casual, nampak formal juga, dan lebih-lebih lagi dia mengenakan kasut kan kat situ. Kalau tak silap saya. Dia pakai flat. Flat lah tu. Flat ke heels? Flat ke heels Flat ke heels? Macam tak berapa nampak pula kat situ. nampak pula Tak kat apa, situ. maafkan sebab Maafkan. kami berdua ni macam rabun kan. So kat situ jauh, maafkanlah. Maafkan saya. Maafkanlah. Jadinya macam tu lah. So kalau untuk macam student ataupun warga bekerja dari rumah, kalau nak maksudnya nak mengenakan top macam ni, boleh je. Kiranya macam kita dah siap-siap kan, dah siap lilit dengan tudung ke, bagi yang hijabis lah, right, yang dah siap pakai tudung bawah ke, shawl ke apa semua ke, bila dah siap, boleh je terus on laptop and then terus mulakan kerja anda. Tak kisahlah dari segi cikgu ke ataupun businesswoman, businessman dan juga pelajar-pelajar ke, semua boleh menggayakan tapi ikut pada personality diri sendiri. Janganlah bila kita menggayakan something tu tapi tak kena dengan kita. Susah juga. Right? So next. Okay, kat sini kita akan kata fashion dan juga kesihatan mental. Okay, dalam kata kesihatan, kalau kata untuk kesihatan mental, kalau kita tengok kat kita punya gambar kat slide tu lah, kat situ dia macam kita dah bekerja satu hari apa semua dengan stres, dengan kelas student, kalau kata macam student banyak nak note, banyak nak apa korang punya apa tu, kata assignment satu hari tu kan, sampai berduyun-duyun kan. Tak sebenarnya sempat nak tak buat sempat. terkejar-kejar. Okay, dekat sini sebenarnya bila kita make it fashion, kita buat kita fashion, kalau kita tengok ni, kalau kata gambar yang sebelahnya tu, gambar seterusnya, okay, contohlah kita, itu adalah lecturers kita, yang itu adalah kita. So kita kena suka untuk sentiasa communicate lah. communicate dan kita suka untuk tengok benda-benda yang kemas. Betul. Sebenarnya bila kita tengok benda-benda yang kemas, kita tengok diri kita sendiri kat cermin kan. Kalau kata nak best sikit, letak cermin depan meja belajar tu. Hari-hari dia tengok diri, kata ni tengah ni, wish, handsome ke, wish, awak kan, macam tu. Tapi Amir, okay, kita potong sikit yang tu kan. Okay, kita mencelah sikit. Apa yang Amir kata tadi tu, bila kita letak cermin dekat depan kita apa semua kan, tapi benda tu sebenarnya orang tengok macam, apa benda dia ni kan, macam tak biasa puji diri sendiri. Tetapi itu adalah terapi untuk diri sendiri. Perlu ingat, bukanlah kita macam sentiasa memuji diri tu adalah sesuatu yang macam riak ke ataupun kita macam nak menunjuk ke, tak. Tapi sebenarnya itu adalah macam sedikit, walaupun tak banyak, tapi dia macam memberikan kita apa? Bagi kita semangat lagi, drive kita semangat untuk buat sesuatu dengan lagi bagus. Betul. Kita rasa macam, oh aku ni macam boleh ni buat ni, macam cantiknya aku hari ni. Okay, macam nak settlekan kerja cepat-cepat ataupun kita jadi lagi macam semangat lah nak buat something tu kan. So ada benda yang mendorong kita. Okay, paling penting benda yang mendorong kita tu atau maksudnya macam bukan benda lah tapi macam benda kot. Benda yang mendorong kita tu adalah yang paling penting diri kita sendiri. Bermula pada diri dan juga sebenarnya dia bermula dari dalam. So suka untuk saya ingatkan, selain daripada anda berfashion yang dekat rumah ataupun yang bekerja, okay, selain daripada berfashion, kecantikan dalaman juga penting selain daripada kecantikan luaran, kita juga memerlukan kecantikan dalaman. Sebab apa? Bila kita setakat berfashion saja pun tak ada guna sangat kan kalau kita tak menjaga diri kita daripada dalam. Sebab bila kita menjaga diri kita daripada dalam, barulah inner beauty tu akan keluar. Even kalau kita tak pakai makeup sangat ataupun kita makeup yang simple-simple, tetapi maksudnya macam apa tu nama, seri muka, tetap nampak. Baik seri lelaki, muka dan seri diri. Baik lelaki ataupun perempuan perlu jaga jugalah kekemasan diri, wangi-wangi semua kan. Okay. Kalau kata untuk bahagian kita next point itu adalah kesihatan mental dan fashion. Apa kena mengena? Okay, bila kita suka tengok benda-benda yang kemas, cantik dan bersih ni kan, dia kita punya minda pun agak, kita punya minda kita punya minda kita agak sedikit tenang. Kita akan macam rasa macam tengok benda-benda macam kita tengok diri kita sendirilah kat cermin kan. Kita tengok, wish, kau dia, handsome kau dia. So mana kita rasa macam kita tenang sikit kita. Betul. Kita tahu kita hari ni kita dah ada apa, orang kata kita punya view terhadap diri kita tu, orang kata kalau orang tengok kita pun macam style lah dia ni. Betul kan. So kat situ kita boleh katakan kita akan sedikit tenang. Betul. Bukan sedikit, sebanyak tenang. Okay, banyak kita akan tenang sebenarnya. Betul. Okay, dan kita akan jadi, orang kata bila kita tengok benda-benda yang kemas, benda-benda yang bersih ni, kita akan more kepada apa,
orang kata more kepada hilang, kita terhindar dari stres. Betul. Okey, sebab yang kita katakan tadi, macam kita katakan tadi, fashion ni bukan setakat kita. Betul. Bukan setakat apa yang kita pakai saja. Tak. Betul. Sebenarnya fashion ni adalah apa yang kita ada kat keliling kita juga. Betul. So maknanya kalau kata kesihatan apa yang kena mengena adalah kalau kita kat rumah kita buat kerja dari rumah, make sure rumah kita pun bersih. Betul. Make sure kita punya rumah, kita punya langsir tu, kalau kata langsir tu jatuh tu kan, jangan ambil masa yang lama terus, betul kan? Betul. Sebab kadang-kadang ada orang dia macam terganggu sedikit dengan benda-benda tu kan. Walaupun kita nampak kecil tetapi sebenarnya impak dia besar terhadap kesihatan mental. Okay. So sebab tu selalu kita sarankan untuk macam kalau apa-apa kan kita dah halang kita duduk dekat rumah, selalu bersihkan rumah. Walaupun kita benda tu hari-hari kita buat, tapi kita lagi maksudnya macam kemas je lah. Kita punya meja belajar ke, meja kerja ke, kan. Semua nampak kemas dan teratur. Jadi barulah kita ada vibes untuk maksudnya untuk mulakan hari kita dengan semangat dan wibawa lah kat situ. Dan jadi orang tengok kita pun senang. Walaupun orang dekat luar tak nampak, tapi orang sekeliling dekat rumah, maksudnya orang dalam rumah tu nampak kita ni macam mana. Dan lagi satu yang tak lupa juga kalau kata tadi Tira kata kemas rumah. Sebenarnya kemas rumah ni adalah satu exercise untuk kita sebenarnya. Betul. Berpeluh kita kemas rumah. Betul. Tapi kalau kata rumah yang lah. rumah kecil tu lain lah. Tapi orang kata rumah yang agak besar ni kan, 2 tingkat kan. Dia sebenarnya berpeluh agaknya. Kita ni exercise kita. Betul. Kalau kata satu tips lah untuk kita menjaga kesihatan mental kita, kalau kita bangun pagi, bangun pagi tu kita terus kemas kata kita. Betul. Bila kita masuk katanya, kalau kita masuk bilik kita nampak kata kita kemas. Macam tenang sikit. Betul, tak perlu tunggu-tunggu lagi dah. Sebab kalau tunggu-tunggu nanti jadi lagi malas. So bila bangun tu terus je kemas, siapkan apa yang patut dan barulah boleh kita mulakan hari kita dengan orang kata dengan ceria lah, dengan cerdas apa ceria. semua. Okey, itu adalah sedikit tips untuk kesihatan mental lah. Betul. Okey, seterusnya adalah tips untuk pemakanan yang sihat. Okey, Ya. dalam fashion, orang kata selain orang kata kesihatan mental, makanan juga adalah fashion juga. Betul. Sebenarnya orang kata sekarang ni orang kata kalau kata kita pergi mana tu, orang kata sekarang tak boleh nak keluar kan, tapi orang kata kalau kata you guys macam pemakanan yang sihat ni dari segi pagi tu means like jangan skip makanan. Maksudnya pagi, tengah hari dan juga malam lah. Malam, betul. So sebenarnya pagi adalah sangat penting, tengah hari pun penting sebab kita, ni adalah waktu-waktu kita bekerja. Betul. Waktu kita kerah otak kita memikir macam-macam apa kita lagi nak buat. So mana kat situ kita kena orang kata apa? Jagalah makanan kita. Okey, makanan yang sihat ni mestilah of course kena ikutlah kita punya apa tu piramid makanan. Betul. Cuma kita kalau macam kita nak, maksudnya pemakanan yang sihat ni bukan bermakna kita diet. Macam contohlah kita ada beberapa jenis diet kan, kita ada Atkins diet lah, benda diet semua tu. So kalau nak mengamalkan diet tak ada masalah, cuma kita punya portion makanan tu kena jaga je lah. Jangan macam Amir kata tadi kan, jangan skip sarapan pagi, jangan skip lunch. Sebab benda tu benda-benda yang penting lah, sebab badan kita waktu tu tengah seronok bekerja, ligat bekerja, jadi kita perlukan tenaga dan itulah sumber tenaga kita. Alright. So benda-benda yang kita share hari ni, kesihatan mental dan juga pemakanan, dua-dua ni adalah berkait rapat sebenarnya dengan fashion. Kerana apa? Kenapa Amir? Kenapa? Kalau kata kita sakit, nak fashion macam mana? Betul. Tak selera dan nak fashion. Sakit pakai apa? Pakailah baju orang sakit tu lah. Macam dekat ward tu, itu kalau masuk ward lah. Tapi kalau dekat rumah terus tak bermaya nak buat apa-apa. Kemas rumah tak boleh, nak masak tak boleh. So dua-dua benda ni adalah sangat berkait rapat dengan fashion. Okay. So sebelum kita nak teruskan lagi dengan poin yang lain, alright, kita nak ingatkan berkali-kali pada anda, jangan lupa untuk like, follow dan share kita punya social media account. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada Twitter. Tak lupa TikTok kita ya. Kita ada TikTok. So jangan lupa untuk subscribe juga kita punya YouTube. Dan kalau anda ada apa-apa maksudnya persoalan ataupun masalah yang berkaitan dengan maksudnya macam pelajaran ataupun kemasukan bila ke dekat GUC ni, anda boleh je layari kita punya portal iaitu www.geomatika.edu.my, ataupun kalau nak lagi senang macam susah lah, okay, call je, nombor ada dekat bawah. Alright, nanti kita orang punya pegawai pendidikan akan teruslah akan bantu anda untuk mengatasi masalah-masalah yang tersebut. Okay. So kita dah sampai dekat poin yang terakhir. Poin ni agak kontroversial. Dan pernah juga orang kata jadi orang kata sometimes orang kita kata dah 20-20 kata dulu tahun lepas dah 20-20 pun still lagi ke orang nak cakap pasal saiz badan. Sekarang pun still lagi ada 20-21 pun orang cakap pasal saiz badan. Itu sebenarnya macam
isu ni adalah isu sensitif bagi semua orang lah sebenarnya. Tak kisahlah kulit ke apa ke, lagi-lagi saiz. Memang sangat sensitif. So macam mana kita nak merungkaikan dia? Okey, kalau kata untuk pelbagai saiz. Okey, kata untuk sekarang ni orang yang selalunya kita akan kaitkan dengan orang yang dia sebenarnya yang sensitif adalah orang yang terlampau kurus ataupun orang yang kata berbadan plus size. Okey. Sebenarnya untuk orang-orang yang macam ni bukan kami tak nak bagi tahu tip and trick untuk orang-orang yang besar sini, tapi kami nak share bahawasanya untuk orang yang berbadan agak besar ataupun terlalu kecil, jangan risau sebab industri fashion sekarang memang dah bermula daripada dulu lagi sebenarnya. Dia memang sangat menitik beratkan. Betul. Menitik beratkan orang-orang yang macam ni. Betul. Kalau takkanlah wujudnya ada store yang untuk plus size. Betul. Ada store untuk daripada XS to XXXL. Kan? Betul. Sebab kat sini sebenarnya bagi tahu fashion is not according to size. This is general. Okay, betul. Kita macam kalau kata you plus size and you tak sesuai lah untuk ni ke apa ke. No. It's actually up to you and up to your confidence. Okay, sebenarnya bila kita kata betul lah orang yang kata orang yang plus size ni sebenarnya dia selalu menghadapi masalah which is orang sekeliling dia. Tapi sebenarnya kita tak payahlah kisah pasal orang sekeliling. Okey. Kita nak kisah tu bukanlah maksud kita tak kisah sangat tapi kita boleh kisah tapi jangan terlampau maksudnya memikirkan sampai dan mengakibatkan kita jadi depressed. Kat situ dah orang kata kita boleh highlight kat sini tadilah kesihatan mental kita. Kalau nak tahu kalau yang tengah menonton sekarang ni over the past few years ni kita macam industri fashion kita sangat menitik beratkan macam Amir kata tadi, ada dah brand-brand tu. Contoh kalau macam muslimah yang dekat luar sana tengah menonton ni, contohnya macam brand Kalakisha, kita ada Miss Lily Shop, kita ada macam-macam lagi lah yang maksudnya macam yang menjual pakaian-pakaian yang maksudnya yang ada oversize sikit. Dia tak terlampau terhad kepada orang yang bersaiz S, M saja. Macam tu. So bolehlah pergi kat sana, cari je yang bersesuaian dengan anda. Right? Betul. So, jangan risau kalau untuk orang yang pelbagai style. Kita boleh tengok kita ada disediakan slide juga untuk ni. Untuk fashion ni. Okey, kita boleh tengok fashion. Okey, untuk orang yang plus size dia ada tapi untuk muslimah tu saya maaf lah saya tak. Tapi sebenarnya kita boleh orang kata mix and match kan dia. Okey. Kalau untuk orang lelaki, kalau kata untuk orang lelaki yang plus size ni dia more kepada kata kalau formal dia orang boleh pakai macam yang kita tengok kat slide ni. Kalau kata untuk orang perempuan tengok tu dia boleh stylekan diri dia walaupun dia seorang plus size tapi dia sangat cantik dengan dia punya macam mana dia gayakan. Macam tu. Kalau kata untuk orang yang muslimah yang plus size, dia boleh tukar skirt tu kepada skirt yang panjang. Labur kan? Skirt yang labur. And then dia boleh pakaikan dengan cardigan. Betul. Kalau kata in case lah, kalau kata dia tak minat nak pakai cardigan, dia nak juga pakai one piece. Kat ataskan one piece dia. So dia boleh pakai something yang macam blouse kan. Betul. Sebenarnya actually blouse yang macam selalu kita orang tengok orang pakai kerja tu sebenarnya dia boleh. Kalau kata dia orang boleh je masuk ke dalam. Make it fashion. Make it fashion Make it fashion. Everything can make it fashion. Tapi depends lah tengok jugalah. Pemilihan colour warna apa semua penting. Okey, lepas tu dia ingat handbag dia lagi kan. Dia sebenarnya orang yang plus size sebenarnya dia orang lagi orang kata bila dia orang berfashion dia orang lagi menarik sebenarnya. Betul. Dia orang lagi macam wow. Cantik. Sebab kadang-kadang kita jarang nampak orang yang berbadan maksudnya macam yang plus size yang ni macam dia orang berfashion. Tapi bila sekali macam Amir katalah, bila sekali dia berfashion tu macam menarik perhatian lah. Dia make the whole world thirst to that. Betul. Sebab apa kadang-kadang orang yang plus size ni dia saya kata sebab dia orang punya creativity dia orang sendiri sebenarnya. Betul. Bila dia orang pakai sesuatu tu dia orang kalau kata dia orang pakai on daily basis kita akan nampak dia orang macam biasa je. Tapi dia one day kalau kata dia orang dah ada dia orang punya sebenarnya you guys kena ada satu semangat untuk mengubah diri you guys. So mengubah fashion you guys sebenarnya bila kita ada benda tu dia membantu kita daripada segi mental kita lah. Macam tu. Okay, untuk next slide kita ada pakaian macam ni. Ni kalau kata sesuai untuk negara-negara sejuk lah. Yang kata untuk lelaki tu lah dia akan dikenakan dengan dia punya shawl dia ataupun orang kata pashmina ke apa kan. Lepas tu dia pakai jacket dia, and then dia ada bag dia and then it look nice. It look nice and also dia pandai untuk walaupun dia plus size dia pandai untuk fashion. Menggayakan lah. Dia ada denim kat situ. Betul. Jadi taklah terlampau macam maksudnya macam stigma orang tu bukan kita tak boleh ambil tapi kita maksudnya kita ubah benda tu jadi orang nampak wow sebenarnya orang yang macam ni boleh juga berfashion. Betul. Dia tak terikat dengan yang apa yang kita cakap sangat. Macam tu. So kita ubah pemikiran orang tu terhadap diri kita pula macam mana. Alright. Okay, untuk bahagian kalau kita tengok yang perempuan tu pula pun lawa juga Betul. Orang plus size sebenarnya kalau you guys stylish
kan diri you guys cari tempat yang betul untuk cari you guys punya untuk you guys passion kan, memang akan sangat cantik. Jangan kata confident dengan diri sendiri. Betul. Jangan downkan diri you guys. No. Kita kena kata bila kita punya level of confidence tu, kita kena naikkan diri kita. Kita kena macam kata okay, I can do this. Kalau kata orang, walaupun orang tu macam ni, kalau orang kata kita kat dalam dunia mana apa nasihat orang kita ambil, tapi kalau apa yang dikutuk apa semua kita buat tak tahu sahaja. Jadikan benda tu macam pembakar semangat lah. Jangan terlampau memikirkan sangat sampai memudaratkan diri. Alright. So okay, kita stop sekejap pasal poin-poin kita tu. Apa yang kita nak bawakan pada anda sekarang ni adalah okay, di GUC ni anda tahu okay, kita macam menawarkan pelbagai bidang, tapi hari ini kita nak bawakan, maksud kita nak promote sikit lah pada anda dua bidang, iaitu bidang fashion dan juga beauty, bidang beauty lah. Beauty and health. So saya mulakan dulu dengan bidang beauty. So untuk diploma kita ada dua kita ada fast track, okay, bidang beautician, diploma beautician and health dan juga degree beauty management. Alright, so khas kepada maksudnya anda yang dekat luar sana tu, kalau bukan alumni GUC sekalipun daripada college community ataupun college vocational, kalau nak masuk dengan kita boleh je, alright, sebab kita ada transfer credit sehingga 50%, alright. Dan tenaga pengajar kita adalah orang yang sangat berpengalaman di dalam industri. So apa yang anda akan ada dekat dalam maksudnya macam bila anda belajar dengan kita, apa yang anda akan dapat selain daripada teori, anda juga akan maksudnya macam akan terdedah kepada skill, betul, praktikal. So nanti kalau macam beauty kan, macam beauty kadang-kadang selalu orang fikir macam alah makeup je, tapi sebenarnya tak. Anda akan belajar selain daripada makeup lah, okay, selain daripada makeup anda akan belajar juga macam mana nak buat maksudnya nak buat produk sendiri. Contohnya macam lotion, contohnya macam sabun, lipstick. Semua benda tu anda akan masuk ke pharmacy lab untuk buat sendiri, untuk maksudnya merasai pengalaman tu sendiri. So bila anda daripada diploma, anda dah belajar teori banyak apa benda semua kan. So bila anda masuk ke degree, anda akan terdedah lebih banyak lagi untuk menguruskan anda punya maksudnya anda punya bidang tu lah, maksudnya ke arah bisnes tu macam mana. Sebab benda-benda ni semua boleh menjana pendapatan lah. Kalau bukan untuk maksudnya kalau bukan anda bekerja dengan orang, anda boleh menjana pendapatan anda sendiri. Buka syarikat sendiri ke apa ke, provided anda kena ada ilmu pengetahuan. Okay, belajar dekat mana-mana platform yang free tak ada masalah. Okay, tetapi bila kita nak memulakan sesuatu benda ataupun pioneer lah dalam sesuatu, kita perlukan ilmu yang lebih lah, sebab benda tu lah macam menentukan kita punya kejayaan step by step. Alright. So untuk fashion design macam mana Amir? Okay, untuk fashion design pun sama macam tadi, kita ada kita punya tenaga pengajar daripada golongan-golongan daripada orang-orang yang berpengalaman daripada dalam industri, dan juga macam biasa because kalau belajar fashion is not what we wear, it's actually what's around us tu. Macam tu. Okay. Kalau kata you guys nak masuk ke degree in diploma ataupun degree in fashion design, okay, boleh contact lah nombor yang kita ada di bawah, ataupun kalau kata you guys nak kata risik dulu lah, boleh pergi ke kita punya laman web iaitu www.geomatika.edu.my. Betul. So suka lagi sekali untuk saya ingatkan, dua-dua bidang ni walaupun kita ada fast track, okay, benefit dia kita tambah lagi, benefit dia apa maksudnya up to 50% transfer credit, credit transfer, okay, dan juga kalau untuk yang kalau tak silap saya untuk degree fashion degree fashion Amir, kita ada ni kan, maksudnya kita ada diskaun lagi 15% yuran pengajian. So kalau anda ada apa-apa soalan, bolehlah layari kita punya laman web www.geomatika.edu.my ataupun call je nombor yang tertera di bawah dan pegawai pendidikan kami akan merungkaikan segala masalah anda. Alright. So jangan biarkan hidup anda disembunyi misteri. Okay, itu kiranya macam kalau nak tahu lebih lanjut tentang apa yang kami bincangkan topik hari ini dan juga pasal beauty ke apa benda ke, anda boleh maksudnya bolehlah masuk belajar di GUC. Kita boleh maksudnya anda boleh merasai sendiri apa-apa benda yang anda nak tahu, semuanya ada dekat sini. Alright, jangan risau, kita punya tenaga pengajar semuanya berpengalaman dan kita punya fasiliti semua lengkap untuk anda belajar. Alright, tinggal datang sini je. Okay, so kita dah habis dah poin-poin yang kita nak sharekan kepada anda. Tinggal segmen apa?
kita ada segmen Q&A, question and answer. Betul. Okay. So bila kita sesi soal jawab ni, alright, sebenarnya kita dah ada, maksudnya kita dah ada soalan dah pun. Okay. So kalau macam saya boleh bacakan dekat sini daripada, okay, Amir kita baca sekali Oops, alright. So kita boleh baca sekali daripada Nur Syafiqah. Dia tanya macam mana nak tahu sesuatu brand tu sesuai ke tak dengan kita? Macam mana? Sesuai ke tak? Okay, kalau kata dia sebut pasal brand. Okay, sebenarnya dalam fashion it's not about brand. Sebenarnya bila kalau kita kata pasal brand, banyak je sebenarnya. Betul kan? Tapi sebenarnya it's about style. Apa yang you boleh gayakan. Kalau kata kita ikut brand, sebenarnya kalau kata ikut brand, ada brand yang kita kena ikut kemampuan kita. Kat situ kan. Mahal sangat, murah sangat. Kadang-kadang kalau kata kita duduk, kita pakai orang kata thrift shop, bundle. Bundle pun kita boleh stylekan diri kita sebenarnya. Kedai bundle pun banyak juga benda-benda. Cuma depends lah kalau you rasa you nak. Dia atau nak atau tak nak. Okay, dalam fashion ni tak dalam kata kita nak stylekan diri kita tak semestinya brand tu. Betul. Ada setengah ni dia beli brand, dia pakai yang brand, barang-barang yang brand. Tapi dia tak menampakkan diri tu style. Betul. Bila dia pakai tu nampakkan diri tu macam tak berapa mahal sangat barang yang dia beli tu. Ada orang yang beli macam Amir kata tadi dekat kedai bundle je. Tapi bila dia style kan, pakai apa-apa semua tu nampak macam wow, mahalnya macam tu. So dia apa-apa pun berbalik pada kita punya personality sebenarnya dan macam mana cara kita mengenakan pakaian, menggayakan dia. Okay, so harap macam soalan jawapan tu dapat jawab sikit lah soalan yang awak tanya tu. Alright, so daripada Norman Mai, dia tanya macam mana nak gabungkan gaya hidup kita dengan fashion? Macam mana? Macam mana kita nak gabungkan gaya hidup kita dengan fashion? First kali kita kena study balik, kita ni macam mana? Okay, apa kita punya lifestyle, personality apa? Okay, kalau kata macam kita kena ikut juga, okay, kita punya fashion ni macam mana? Okay, so maknanya kita kalau kata ada setengah orang, dia pilih dia gaya hidup dia lain. Betul. Fashion dia pula lain. Tapi ada juga orang yang dua-dua tu lain tapi dia kena match. So kita kena study balik diri kita macam mana. Apa yang kita suka buat, apa yang ni, macam mana personality kita, macam mana kita punya orang kata life definition kita. Kita tengok balik yang tu. Okay. Mungkin maksudnya macam kita boleh bagi contoh kalau lah macam kita suka benda-benda yang macam menenangkan, contoh macam dekat coffee shop ataupun dekat kafe-kafe yang macam hipster-hipster ni kan. Mungkin kita boleh mengenakan pakaian yang macam smart casual, and then macam tak kisahlah kita macam pakai t-shirt je ke, tapi benda tu nampak minimalis kemas. Pun kena juga. Betul. Tapi nampak kemas, bersih, macam tu lah. Okay, soalan yang seterusnya, ada beberapa fashion yang masyarakat tak boleh terima. Contohnya macam man with handbag lah. Okay. Apa maksudnya macam apa pandangan kita lah. Kalau kata man with handbag, okay, sebenarnya kalau kata man with handbag ni bukan handbag macam handbag orang perempuan suka pakai tu kan. Tak, sebenarnya dia ada bag yang bersesuaian untuk orang lelaki. Okay, which is pouch ataupun orang kata yang sling bag yang kat depan selalu pakai tu. Macam clutch kan. Ataupun kalau kata kita tengok macam Datuk Rizal ada dia punya bucket. Dari bucket tu. Dia ada, tapi depends lah. Kat mana kalau kata okay, contoh sebenarnya kalau kata men's with handbag, kadang-kadang orang lelaki ni banyak barang sebenarnya. Betul. Nak bawa power bank, nak bawa wire charger, nak bawa earphone, headphone, apa semua dalam bag dia orang. So maksudnya takkanlah nak bawa dalam poket tu gembung-gembung je kan. So tak boleh lah kat situ. Okay, so betul. Kat situ kalau kata depends. Kalau kata you orang yang sado-sado apa semua, maybe you sesuai dengan pouch kat tangan ataupun yang sling. Atau kalau kata you jenis yang orang kata badan kecil sedikit, memang sesuai dengan bucket. Depends. You kena pandai mix and matchkan diri you. Kalau kata match handbag ni sebenarnya bukanlah satu isu yang besar sebenarnya. Sebab sebenarnya orang lelaki pun perlukan juga bag sebenarnya selain bag belakang. Selain backpack lah maksudnya. Backpack lah. Tapi perlu diingatkan bahawa kadang-kadang macam okay, itu adalah kita macam stigma kita adalah okay, bila kita fikir je macam handbag, oh itu adalah feminine. Tapi itu betul, itu adalah feminine. Tetapi kalau macam Amir kata tadi, kita perlu tengoklah pada bila kita nak pakai, kita ada occasion apa, kita ada event apa, and then kita punya surrounding tu macam mana. So janganlah tiba-tiba kita ni macam perwatakan kita macam agak keras, agak ganas, tiba-tiba kita bawa macam yang bucket bag. Macam tak kena kan. So kita kena macam bersesuaian lah dengan apa yang kita nak buat, apa yang kita nak gayakan. So untuk mengelakkan benda-benda yang tak elok, maksudnya orang pandang kita punya fashion tu lah. Alright.
So yang seterusnya macam banyak soalan kita. Banyak juga soalan ni. Lepas ni kita boleh buka counter Q&A. Okay. So daripada Ahmad Faiz dia tanya, fashion ni boleh bentuk identiti seseorang ke? So sebenarnya soalan ni adalah memang betul pun. Fashion ni adalah boleh membentuk diri seseorang. Sebab apa? Sebab bila kita berfashion ataupun bila kita mengenakan sesuatu outfit ataupun attire, orang akan memandang kita macam, oh itulah personality kita. Contoh kalau macam kita suka pakai warna terang je. So maksudnya macam orang nampak kita, oh dia ni seorang ceria. Betul. Kalau kata you kadang-kadang dalam kalau kata pemakaian kita ni, saya ikut mood kadang-kadang. Ikut mood, which is kalau kata ada yang memakai pakaian macam ikut colour dia. Okay. Kalau kata dia akan, kalau kata dia pakai a bit dark sikit, mana dia punya mood sikit macam a bit macam tak okay sikit. Moody sikit lah. Kata dia pakai warna yang cerah, warna yang ni. Sebenarnya setiap pagi kita akan memilih warna dan kita ikut juga. Tengok kat kita punya wardrobe tu apa benda warna yang nak pilih ni macam tak kena. Bukan tengok apa warna ada yang tinggal lagi? Tak macam tu je. Okay. Tak macam tu. So kata tengok juga warna apa. Sebenarnya bila kita pakai suatu pakaian tu, kita kena, kalau kata you guys suka, macam saya lah, kalau saya suka, saya macam saya minat dengan tertenat, saya akan beli banyak sebenarnya. Warna yang berbeza-beza lah, takkan warna yang sama. Tapi stok dia banyak lah. Stok dia banyak lah. So ikutlah colour. Begitu. Kita pilih je nak warna apa pilih kan. Je warna apa. Okay. So untuk daripada Fazira Yusof pula, dia cakap kalau bertudung macam mana nak berfashion ikut syarak sebab saya jealous tengok kawan-kawan yang bertudung at the same time pandai berfashion. Okay, soalan ni khas, terima kasihlah tanya sebab soalan ni kiranya macam khas untuk golongan muslimah. Golongan muslimah yang kira macam hijabis dekat luar sana. Okey, kalau untuk contoh yang paling dekat kita ambil contohnya macam Niloufar, okey, dia bermula sebagai entrepreneur. Okey, dia membuat maksudnya macam dia mengeluarkan jenama tudung dia sendiri apa semua, dan sekarang dia telah memang betul-betul berfashion ikut syarak lah. Okey, syariah compliance semua lengkap dekat dia. Okey, so mungkin itu boleh dijadikan inspirasi kepada anda yang di luar sana. Kalau tak pakai pudar tapi tengok fashion dia pun okey dah. Okey, sebab kita kadang-kadang kita muslimah dekat luar sana ni, saya sendiri pun kadang-kadang lebih suka fashion yang maksudnya macam baju seluar ataupun skirt yang macam baggy tau. Macam oversize sikit, baggy size sikit. So walaupun orang kata macam fashion kau lame je macam tu, tapi sebenarnya in terms of fashion ni dia sebenarnya dia pusing. So kalau macam apa yang kita pakai hari ni adalah orang dulu-dulu pun dah pernah buat sebenarnya. Cuma dia pusing-pusing balik je. Tapi kalau macam nak ikutkan fashion muslimah sekarang ni, kalau nak tengokkan boleh buat reference dekat Pinterest ada, dekat maksudnya dekat YouTube ada how to style muslimah style macam mana kan. Semua boleh. Jangan jadikan maksudnya jangan jadikan bila apa kita yang orang pakai kata tudung, tu, apa yang orang kata tu sebagai satu nilah. Betul. Satu penghalang ataupun apa yang kita, walaupun apa yang kita, siapa diri kita, contoh kita adalah seorang muslimah kan. Jangan jadikan aku muslimah so aku tak nak style sangat. Betul. Betul. Sebab kadang-kadang bila walaupun kita bertudung, kita berhijab apa semua kan, kita muslimah ikut syarak, kadang-kadang kita ada benda yang kita perlu buat. Contohnya macam goal kita, contohnya kita bekerja sebagai business woman, kita ada perniagaan sendiri. So kita janganlah maksudnya macam kita nampakkan diri kita ni macam tak, maksudnya macam bila tak kita tak representatif. Jadi bila kita berfashion, orang nampak macam kewibawaan kita tu macam mana. So jangan jadikan muslimah tu macam sebagai penghalang lah untuk kita berfashion, tetapi tetap menutup aurat, tetap mengikut syariah lah, ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Perlu ingat. Kita ada Tira dia cakap pasal oversize punya ni. Sebenarnya oversize punya pakaian ataupun baju oversize ni sebenarnya my favourite juga sebenarnya. Dia sebenarnya bila you pakai baju oversize sebenarnya you selesa. Betul. More selesa. Daripada yang pakaian ketat-ketat ni dia macam susah sikit. Dia macam pergerakan kita tu macam terbatas. Kalau aku gerak macam ni kan koyak kan. Tak, tapi kalau kata orang yang pakai oversize ni, you kan nak gerak, kena terkoyak terkangkang pun tak ada masalah. Betul. Dia macam, wish, best ni. Nampak selesa lah kat situ kan. Okay. So untuk soalan yang seterusnya, okay, kita ni macam add on soalan daripada Nur Atika, dia tanya, adakah fashion colour block sesuai digayakan di tempat kerja? Okay, fashion colour block. Which is macam yang cakap tadi lah. Okay, sebenarnya depends on depends on yourself. Kalau you rasa macam colour block tu you boleh main yang colour block, yang you reti macam nak main colour block, you okay.
Maksudnya mix and match tu kena lah. Kena. So macam contoh kalau kata contoh you pakai brown, tudung brown, baju top you punya top is putih. Maksudnya you back to seluar brown. Maybe ataupun you boleh cari colour-colour yang sesuai yang in dengan benda tu. So maksudnya kalau kata you pandai main colour block, it's not a problem to you. Betul. Tapi sebenarnya kalau kata ni you boleh belajar sebenarnya pasal colour block. Betul. Maksudnya bila kira kata maksud kalau kita nak berfashion ataupun nak berpakaian apa-apa colour block ke apa ke tak kisah. Tapi maksudnya jangan jadikan fashion kita tu sebagai tumpuan. Contohnya macam bila kita pergi kerja kan, kita pakai colour maksudnya kita nak pakai colour block boleh, tapi janganlah maksudnya pakai colour yang striking sangat yang maksudnya menjadikan tumpuan orang tu pada kita je. Maksudnya macam mengganggu, sedikit sebanyak macam mengganggu emosi orang buat kan. orang kita lalu Syed nak tengok, Syed nak tengok kita. Maksudnya macam kiranya macam mengganggu orang punya emosi lah. Dari satu kalau macam kita berpakaian, janganlah terlampau menjolok mata. Kalau macam kita nak pakai, bagi yang tak pakai tudung, kita nak pakai skirt, mungkin kita boleh pakai maxi skirt ataupun boleh kita pakai skirt bawah lutut. Ataupun nak atas lutut boleh sikit tapi jangan terlampau yang mini skirt tu lah. Itu kiranya macam memang mengganggu tumpuan orang lah. Asyik nak tengok kita je kan. Right. So last soalan adalah daripada Amanda Adam. Okay. So saya antara bekas pelajar IPTA dalam jurusan seni reka fashion. Tapi kenapa bila lelaki yang dalam bidang fashion ni selalu dikaitkan dengan lelaki lembut? Ya betul, tak dinafikan bukan semua. Adakah? Soalan dia macam terpotong Adakah? Adakah? Maksudnya adakah, sekejap, alamak saya macam tak nampak pula. Adakah perlu untuk lelaki tidak melebih-lebih had dalam berfashion supaya tidak disalah kategorikan? Okay, so Amin, kita bagi Amin jawab dulu. Okay Kak, ini opinionnya soalan lah. Bagi to me, kalau kata you are in fashion, it's okay for you untuk kalau kata bukan lebih-lebih high. Kadang-kadang I tengok orang yang dalam fashion ni, diorang sebenarnya dia simple je sebenarnya. Dia with dia orang cardigan, with t-shirt and dengan dia orang punya jeans. Itu je kadang-kadang kan. Tapi maybe dia ada extra accessory which is dia orang punya handbag untuk orang lelaki kan. It's actually okay je sebenarnya. Sebab kadang-kadang diorang in fashion, kadang-kadang dalam handbag diorang tu, kita sebagai orang yang kita tengok, dia ni dah pakai handbag ni, serabut je tengok kan. Kita tahu tak apa dalam handbag dia. Kot lah jarum ke apa, tempat menjahit ke apa ke. Macam-macam benda. Kot lah dia bawa fashion bag fashion bag. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kata dia orang terlibat dalam fashion ni, kadang-kadang orang yang macam ni, dia orang kadang-kadang dia orang penyelamat. Sebenarnya kadang-kadang kita duduk lepak macam sekarang tak lah kan. Macam in future kita duduk lepak-lepak apa semua kan. Or something happen to our baju. Dia orang sebenarnya banyak penyelamat sebenarnya dia orang macam ni. And maybe there are something in their bag is helping us. Macam tu. Sebenarnya dia bukannya tak ada masalah you are lembut ke apa ke. Kadang sometimes people are born that way. So that's itu dia orang ni selagi dia macam dia tidak menyalahi syarak, so tak ada masalah sebenarnya. So apa yang dia buat adalah dia kalau kata kita tak tahu niat orang. Maksudnya kita jangan terlampau cepat sangat untuk judge. Tapi maksudnya memanglah maksudnya stigma orang tu kata dalam bidang reka fashion ataupun bidang beauty mesti dikaitkan, kalau macam lelaki mesti dikaitkan macam mesti lembut ataupun dia mesti macam tu lah, macam ni lah kan. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan dekat luar sana tu, dalam industri sebenarnya kebanyakan fashion designer adalah daripada golongan lelaki, tetapi ada yang mereka yang bukan daripada yang lembut-lembut tu, bukan. Ada je yang maksudnya macam fashion designer yang pandai menjahit. Yang keras tu kan semua, tapi dia orang macam maksudnya dia orang tu bukan lembut lah. Okay, so dia ada pro and cons dekat situ. Terpulang kepada kita macam mana kita nak menerima dan kita menengok benda tu positif lah, negatif lah. Kita jangan terlampau suka memandang something tu pada negatif. Betul. See it in the positive and in the bright side. Betul. Okay. Alright. So kita dah tamat dah pun kita punya Q&A session. So bila tamatnya kita punya soalan-soalan ni maka berakhirlah kita punya sesi live kita. Sesi FB Live kita pada hari ini. So insyaAllah kita akan panjang umur berrezeki, kita akan jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Dalam minggu depan dan minggu seterusnya. Okay, sebelum kita habis suka untuk kita ingatkanlah, okay, apa yang kami share hari ini kita harap akan sedikit sebanyak dapat membantu anda yang bekerja dan juga belajar dari rumah. Dan juga fashion ni adalah apa-apa pun berbalik pada diri kita, personality kita, okay, mengikut kesesuaian, mengikut karakter, design apa yang kita nak gayakan, dan juga
attitude kita lah supaya kita boleh dapat our own vibes. Alright, supaya kita boleh rasa benda tu. Alright, dan sebelum kita tutup lagi benda ni, kita nak ingatkanlah, alright, supaya stay safe, stay at home, stay healthy, alright, stay style at home, make it fashion. So Amir, ada Kalau apa nak keluar jangan lupa pakai mask, hand sanitizer jangan lupa. Hand sanitizer tu letak dalam beg tu banyak ya, untuk orang perempuan banyak-banyak letak. Kalau Betul. orang lelaki tu kalau beli penuhkan poket ni hand sanitizer. Betul. Kalau nak keluar ingat satu kereta 2 orang sahaja dalam satu rumah ya. Betul. Okey, so jaga SOP. Jom kita putuskan rantaian COVID-19 ni supaya kita boleh hidup normal balik macam dulu. InsyaAllah, amin. Rindu nak keluar rumah sebenarnya. Betul. Alright, so itu saja daripada kami hari ini. Saya Atira dan Amir di sini. alright, jumpa lagi. Bye.